Wa qadaina ila bani Israel. Allah telah memberitahu kepada Bani Israel, la tufsidunna fil ard, dan mereka ini akan melakukan dua kerosakan. Dan kita lihat negara haram Zionis hari ini, mereka mengambil nama mereka sebagai nama apa? Nama Israel. Allah sebut wa qadaina ila bani Israel, dan mereka memilih nama Israel. La tufsidunna fil ard, mereka ini akan melakukan kemungkaran, penjajahan, kerosakan. Dan negara yang dinamakan Israel ini melakukan kemungkaran dan juga penjajahan. Nampak tak? Ini bukanlah satu kebetulan, tetapi ini adalah satu perkara yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anda bersama kami. Jika yang belum subscribe, silakan subscribe, dan jangan lupa sepanjang anda menonton video ini, jangan lupa juga komen di bawah dan juga tekan butang like. Terima kasih. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan masa hadapan Bani Israel dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Isra'. Seperti mana yang telah saya sebutkan banyak kali dalam episod-episod sebelum ini, masa depan Bani Israel ini diceritakan dalam Al-Quran, dan saya telah beritahu sebelum ini cerita masa depan Bani Israel dalam surah Ali Imran 2 episod, surah Al-A'raf juga 2 episod, surah Al-Hashr juga dalam 1 episod, dan hari ini saya akan pecahkan kepada 3 episod yang mana menceritakan masa hadapan Bani Israel melalui surah Al-Isra'. Dan di akhir surah Al-Isra' ini, yang mana saya akan menceritakan masa hadapan Bani Israel, akan menceritakan bagaimana kehancuran wa yatabbiru ma 'alau tatbira, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang orang-orang muslim itu akan menghancurkan sehancur-hancurnya segala keangkuhan, segala kesombongan orang-orang Yahudi. Dan ayat sebelum itu, liyasu'u wujuhakum, orang-orang muslimin ini akan berjaya untuk memalukan, untuk merendahkan maruah orang-orang Yahudi yang mana mereka ini menjajah orang-orang Palestin, bersifat angkuh di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu episod yang ketiga, yang mana episod yang terakhir saya akan ceritakan tentang masa hadapan Bani Israel. Dalam episod hari ini saya akan kongsikan kepada anda episod yang pertama, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang dua kerosakan Bani Israel. Wa qadaina ila Bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'launna 'uluwan kabira. Dan kami beritahu kepada Bani Israel bahawa dalam kitab mereka tertulisnya bahawa mereka ini akan melakukan dua kerosakan, wa la ta'lunna 'uluwan kabira, dan mereka ini apabila mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi, mereka juga akan bersifat angkuh. Tetapi sebelum saya pergi ke syarahan ayat ini, kita mulakan dahulu dengan ayat pertama dalam surah Al-Isra'. Ini kita cerita dah sebenarnya ayat pertama surah Al-Isra', tapi ini adalah sambungan sedikit tentang apa yang dimaksudkan dalam perkataan barakah. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Al-Quran, Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, alladzi barakna haulah, yang kami telah memberkati sekelilingnya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan barakah? Sebab apa? Sebab kita kena tahu barakah ini macam mana. Sebab nanti kita akan ceritakan menyelamatkan bumi Palestin, kita akan ceritakan kehancuran penjajah yang sedang menjajah bumi Palestin. Dan salah satu perkara yang kita perlu tahu dan kita perlu akui bahawa kenapa kita nak sangat bumi Palestin, sebab bumi Palestin adalah bumi yang diberkati. Dalam Al-Quran Allah sebutkan 6 kali tentang keberkatan bumi Palestin. So kalau dah 6 kali, memang bumi Palestin adalah bumi yang istimewa dan kita wajib pertahankannya. Dan ayat ini disebutkan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Apa yang dimaksud dengan alladzi barakna haulah, yang kami telah berkati? Adakah yang dimaksudkan barakah itu sekadar di bumi Palestin itu adanya tumbuhan-tumbuhan yang subur, tumbuhan-tumbuhan yang besar, contohnya ada tembikar yang besar, ada buah oren yang besar,
Memang betul itu adalah salah satu bentuk barakahnya. Maksudnya kat Palestin itu tanam apa pun insya-Allah akan tumbuh dengan tumbuhan yang subur mengikut keadaan geografi lah. Kalau tanam pokok durian tak menjadi kot. Tapi kalau takat tembikai, oren, dahulu sebelum berlakunya penjajahan Zionis ke atas bumi Palestin, Palestin adalah pengeluar oren yang terbesar kat dunia ini. Memang dah terkenal dengan oren Jaffa. Tetapi bila Zionis menjajah Palestin, maka Zionis pula yang menjadi pengeluar, bukanlah utama tapi pengeluar besar lah, buah oren yang sedap, yang manis, yang tapi itu adalah kepunyaan orang-orang Palestin. Dan hari ini pun kita tengok negara haram Zionis, antara dorang punya ekspor adalah buah-buahan. Sampai kat Malaysia pun ada juga sebenarnya terlepas buah-buahan daripada Zionis. Dan hari ini pun ada juga orang membeli kurma daripada negara haram Zionis. Tapi nak cerita kat sini adalah tumbuhan-tumbuhan daripada bumi Syam ni, khususnya kat Palestin, sangat subur, sangat tinggi kualiti dia. Jadi kalaulah tumbuhan-tumbuhan ini dikembalikan kepada orang Palestin, dikembalikan kepada pemilik asalnya iaitu orang-orang Palestin dan negara Palestin, ia akan jadi satu perkara yang sangat-sangat baiklah. Masalahnya hari ini dia adalah jatuh di bawah penjajah Zionis. Ala kulli hal, kesuburan tumbuh-tumbuhan di bumi Palestin adalah satu bentuk barakah. Tapi ketahuilah juga bahawa sebenarnya barakah yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan sekadar itu sahaja. Barakah yang dimaksudkan dalam ayat ini termasuklah juga dalam barakah sejarahnya, barakah penduduknya, barakah keimanannya. Bagaimana? Kalau kita tengok dalam barakah sejarah bumi Palestin, ia adalah bumi para nabi. Bukan seorang nabi, bukan dua orang nabi, tetapi kebanyakan nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka semua pernah berada di atas bumi Palestin. Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Yahya, Zakaria, Nabi Muhammad pun pernah menjejak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam ke atas bumi Palestin. Ini adalah barakah sejarah bumi Palestin. Dan begitu juga dengan barakah iman. Dekat sana adanya peperangan-peperangan untuk mendirikan Islam. Kita lihat bagaimana Umar Al-Khattab pergi ke Palestin daripada Madinah untuk membukanya daripada tangan Rom Byzantine. Dan kita lihat juga Salahuddin Al-Ayyubi datang ke bumi Palestin untuk mengambil semula bumi Palestin daripada tentera salib. Dan kalau kita tengok sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berlakunya peperangan-peperangan untuk menaikkan agama Islam. Kita lihat macam mana perang Talut membebaskan bumi Palestin daripada Jalut. Dan Talut adalah hamba Allah Subhanahu taala yang beriman yang dihantarkan kepada Bani Israel. Dan kita lihat juga kerajaan keimanan dengan penuh cemerlang dan juga gemilang, iaitu kerajaan Nabi Daud dan juga kerajaan Nabi Sulaiman. Ini semua adalah sejarah keimanan yang kita tak boleh nafikan. Ini adalah barakah bumi Palestin. Dan barakah bumi Palestin adalah barakah jihadiyah. Di sana akan berlakunya peperangan sampai hari kiamat. Dan kalau kita sekarang pun masih berlaku, iaitu peperangan melawan tentera Zionis dan juga peperangan-peperangan yang telah saya sebutkan sebelum tadi. Dan banyak lagi sebenarnya kalau kita boleh syarahkan tentang barakah bumi Palestin. Tetapi kalau kita lihat kat sini pun dari sudut geografinya pun, dia berada di tengah-tengah antara semua benua Eropah, benua Arab, benua Afrika dan juga benua Asia. Ini juga adalah satu bentuk barakah yang kita tidak boleh nafikan. Sebab tu Allah sebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang mana Allah memberkati sekelilingnya. Ala kulli hal, kita boleh tafsirkan dengan banyak tafsiran, tetapi beberapa tafsir yang beberapa interpretasi yang kita boleh ambil dan kita tidak boleh nafikan perkara tersebut. Dia adalah tempat keimanan, tempat sejarah para nabi, tempat jihad. Dan sampai hari ini berlaku jihad. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu ta'ifatan, akan sentiasa ada satu kumpulan mereka ini sentiasa berjihad, dan mereka ini tidak pun dimudaratkan dengan kumpulan-kumpulan muslim yang meninggalkan mereka. Dan mereka ini akan berjihad sampai tiba hari kiamat. Para sahabat tanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Mereka adalah orang-orang Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah SAW mengakui kehebatan dan juga jihad yang berlaku di bumi Palestin. Walaupun ketika baginda SAW hidup, masa itu tak ada pun lagi
orang Islam yang duduk di atas bumi Palestin. Tetapi keistimewaannya, kelebihan telah pun diangkat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah bumi Palestin yang diberkati dalam Quran, dan ia disebutkan dalam surah Al-Isra. Dan dalam surah Al-Isra ini jugalah akan menceritakan tentang penjajah yang akan menjajah bumi Palestin. Dan dalam surah Isra ini jugalah akan menceritakan bagaimanakah penjajah ini akan hancur, tumbang disebabkan kesombongan mereka, disebabkan kejahatan mereka. Kalau kita pergi lagi kepada ayat nombor 4, dan ayat ini menceritakan tentang masa hadapan bumi Palestin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa dalam Al-Quran? Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ard wa la ta'lunna 'uluwan kabira. La tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Allah sebut dalam Al-Quran apa? Wa qadayna ila bani Israil. Dan kami beritahu kepada Bani Israel. Ini adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang tergolong dalam kalangan Bani Israel, bahawa telah tertulis dalam kitab mereka, fil kitab la tufsiduna fil ard, kamu semua ini akan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Marrataini, bukan sekali tetapi 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan 2 kerosakan yang kamu lakukan itu adalah di atas sifat angkuh yang tinggi. 'Uluwan kabira, sifat angkuh yang tinggi. Ini adalah satu bentuk tafsiran yang diakui oleh ramai ulama kontemporari, yang mana mereka mengatakan bahawa 2 kerosakan yang dilakukan oleh mereka ini adalah selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan di atas muka bumi. Tapi ini kita sebut tafsiran kontemporari, maksudnya ulama lah kontemporari. Antaranya guru saya sendiri, Syekh Salah Al-Khalidi, Dr. Ahmad Naufal, Syekh Fadil Abbas, dan ramai lagi ulama-ulama yang berpandangan sedemikian rupa. Tetapi kalau kita lihat tafsiran, bahkan kalau kita baca Al-Quran terjemahan yang ada kat tangan kita sekarang ni pun, mereka mungkin akan menafsirkan 2 kerosakan yang dilakukan itu adalah sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bagaimana? Kita lihat bagaimana sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan ataupun lahir sendiri ke atas muka bumi ini, Bani Israel banyak melakukan kerosakan. Jadi ulama zaman dahulu, sebelum tertubuhnya negara haram Zionis, mereka mengatakan bahawa 2 kerosakan yang dilakukan itu sebelum baginda Muhammad SAW dilahirkan. Dan antara kerosakan yang tersebut itu adalah antaranya membunuh Nabi, para Nabi. Yang kedua adalah mengingkari perintah yang diturunkan kepada mereka. Tetapi kalau kita melihat pandangan ulama zaman dahulu pun, mereka tidak sepakat apakah 2 kerosakan tersebut. Ada yang mengatakan bahawa membunuh Nabi Zakaria, ada yang mengatakan membunuh para nabi secara umum, ada yang mengatakan kerosakan pertama adalah mengingkari wahyu Allah Subhanahu taala, ada kerosakan yang kedua adalah cuba untuk membunuh para nabi seperti Nabi Isa AS. Jadi mereka tidak boleh nak mentahdid ataupun tidak boleh untuk bersepakat memilih apakah kerosakan pertama dan juga kerosakan kedua, sebab terlalu banyak jenayah besar yang dilakukan oleh mereka sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan di atas muka bumi. Tetapi saya tidak mahu syarah panjang tentang 2 kerosakan yang diutuskan oleh ulama terlebih dahulu, sebab kebanyakan ulama yang terdahulu mereka mengambil pendapat 2 kerosakan yang berlaku sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan. Mereka melihat sumber-sumber sejarah, sumber-sumber riwayat-riwayat Israiliyat. Jadi sumber tersebut tidak boleh 100% dipercayai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebab ia telah diselewengkan, dan sumber-sumber sejarah itu pun banyak ditulis oleh orang bukan Islam. Dan yang kedua adalah mereka tidak dapat nak spesifik yang mana kerosakan pertama, yang mana kerosakan kedua. Itu satu perkara. Tetapi kalau kita mengambil kebanyakan pendapat ulama kontemporari, ulama zaman sekarang, mereka mengatakan bahawa 2 kerosakan yang disebutkan dalam ayat ini, yang pertamanya adalah kerosakan di Madinah. Dan kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi di Madinah, mereka telah melakukan banyak jenayah. Dan mereka, ulama kontemporer mengatakan kerosakan pertama mereka adalah di Madinah. Maksudnya semua jenayah yang mereka lakukan itu adalah kira kerosakan yang pertama. Antaranya apa?
membunuh para sahabat, menyeleweng kitab-kitab suci yang telah diturunkan kepada mereka, cuba untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengeksploitasi ekonomi yang telah ada di Madinah Al-Munawwarah. Mereka mengadakan riba, menipu dan sebagainya. Kemudian mereka melakukan kerjasama dengan pihak Quraisy musyrikin untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan untuk menjatuhkan kerajaan Islam di Madinah. Jadi kesalahan-kesalahan ataupun jenayah-jenayah besar yang mereka lakukan di Madinah ini adalah kerosakan pertama mereka. La tufsiduna fil ardi marratain. Dan orang Yahudi ini melakukan dua kerosakan. Yang pertamanya adalah di Madinah. Yang keduanya adalah bila? Yang keduanya adalah di atas muka bumi Palestin pada hari ini. Bahkan ulama kontemporari zaman sekarang mereka mengatakan bahawa sekiranya ulama zaman dahulu seperti Imam At-Tabari, Imam Alusi dan ramai lagi, sekiranya mereka hidup di zaman sekarang, sekiranya mereka melihat dengan mata kasar mereka apa yang Yahudi Zionis lakukan di atas muka bumi Palestin hari ini, mereka pun akan mengatakan benda yang sama. Apa benda? Mereka akan mengatakan bahawa kerosakan yang pertama berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW dan kerosakan yang kedua berlaku di atas muka bumi Palestin. Jadi ini adalah sedikit perbincangan yang mana menceritakan dua kerosakan Bani Israel, dan ia dibincangkan panjang dan banyak pun jurnal-jurnal statistik yang telah ditulis tentang dua kerosakan ini. Tapi saya berikan kepada anda ringkasan sahaja. Dan apa yang kita boleh pelajari juga dalam perkara ini adalah Allah SWT telah memberikan kepada kita peringatan bahawa kerosakan Bani Israel ini telah pun ditulis dalam Al-Quran, dan kita hendaklah sentiasa bersedia dan sentiasa mengambil petunjuk-petunjuk yang telah ada dalam Al-Quran. Dan kita lihat juga dalam Al-Quran Allah sebutkan apa? Wa qadaina ila Bani Israel. Allah telah memberitahu kepada Bani Israel la tufsidunna fil ard, dan mereka ini akan melakukan dua kerosakan. Dan kita lihat negara haram Zionis hari ini, mereka mengambil nama mereka sebagai nama apa? Nama Israel. Allah sebut wa qadaina ila Bani Israel, dan mereka memilih nama Israel. La tufsidunna fil ard, mereka ini akan melakukan kemungkaran, penjajahan, kerosakan. Dan negara yang dinamakan Israel ini melakukan kemungkaran dan juga penjajahan. Nampak tak? Ini bukanlah satu accidentally, ini bukan satu kebetulan, tetapi ini adalah satu perkara yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang-orang Yahudi ini, mereka bukan hanya ada nama Israel sahaja, mereka ada nama Yaqub, mereka ada nama Solomon, David, banyak lagi nama-nama yang terkenal. Bahkan apabila jatuhnya Nabi Sulaiman AS, runtuhnya kerajaan baginda sallallahu alaihi wasallam, kerajaan Yahudi terbahagi pada dua, Yahuda dan juga Israel. Kenapa dia tak ambil Yahuda? Kenapa dia tak ambil Solomon? Kenapa tak ambil David? Ambil juga nama Israel. Wa qadaina ila Bani Israel, dan kami beritahu kepada Bani Israel la tufsiduna fil ard, mereka ini akan melakukan kerosakan. Dan hari ini negara Israel itu mereka melakukan kerosakan. Ini adalah satu tatabuk, satu benda yang betul-betul kena dengan apa yang Allah SWT sebut dalam Quran. Ini sahaja perkongsian hari ini. Esok kita akan ceritakan bagaimana kerosakan yang pertama yang berlaku di zaman Rasulullah SAW berjaya dihapuskan oleh para sahabat sendiri. Jumpa esok. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.